Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan lagi kita nikmat kehidupan pada hari ini. Maka kita masih lagi ada peluang untuk membuktikan kepada Allah bahawasanya kita ini nak menjadi orang-orang yang pulang kepadanya di hari kematian kita sebagai orang-orang yang membawa amal soleh, membawa bekal-bekal yang cukup dan boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah, insya-Allah. Hari ini kita nak bincangkan tajwid dan tadabbur bagi surah An-Nasr, surah yang kita panggil sebagai surah Idza Ja. Dalam Quran adalah beberapa surah yang kita panggil namanya dengan perkataan awal ayat pertama surah tersebut, macam surah Qul Ya kan. Walaupun nama dia surah Al-Kafirun tapi ada yang panggil Qul Ya. Walaupun nama dia Ikhlas, kita panggil surah Qul Huwallahu Ahad. Nama surah ni bersifat tauqifi, maknanya Allah Ta'ala yang tentukan. Nabi SAW yang sebut nama tu, bukan ulama yang reka-reka, tidak. Jadi nama asal macam surah yang kita nak baca ni surah An-Nasr. Jom sama-sama kita bacakan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Alhamdulillah, kita bacakan buat kali kedua. Seperti biasa memang kita akan baca dua kali, di mana bacaan kali kedua kita nak tengok bagaimanakah rupa wajah kita ketika menyebut satu persatu kalimah dalam surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Shadaqallahul Azim. Jom kita lihat tajwid ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga surah An-Nasr. Kita sama-sama buka Quran kita. Ayat pertama, idza. Huruf zal. Huruf zal kita sebut dengan mengeluarkan sedikit hujung lidah kita keluar antara gigi atas dan gigi bawah. Gigi kapak lah maknanya macam nak gigit tapi bukan gigit. Yang keluar tu kita kenakan dia pada hujung gigi kapak atas. Macam sentil lidah kan. Idza. Jadi bunyi dia mesti pelat. Dia tak boleh berbunyi Z, dia tak boleh berbunyi safir, dia bunyi dia nipis saja. Idza ja. Nampak tak ada warna merah, ada warna merah. Warna merah ni yang atas tu, ini tanda mad yang lebih dua harakat. Kalau ada kepala mad yang macam tu, ada kepala ha tu, itu tanda bagi bacaan mad yang lebih daripada dua harakat. Dalam kes ini, kita lihat diwarnakan warna merah. Jaa. Jaa ni, huruf mad dia alif, jumpa dengan hamzah. Bila huruf alif, ataupun bila huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam satu perkataan, maka di sini hukumnya ialah mad wajib muttasil. Alif mad ni bertemu dengan hamzah, nampak tak? Ini sebenarnya berlaku dalam satu perkataan. Jaa ni satu perkataan. Jaa bermaksud datang. Jadi satu perkataan. Kalau huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, nama dia mad muttasil ataupun dipanggil sebagai mad wajib muttasil. Apa maksud mad muttasil ataupun apa maksud mad wajib muttasil? Mad yang berlaku apabila huruf mad, alif ataupun waw ataupun ya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Tapi macam mana kita nak tahu dia satu perkataan ke dua perkataan? Bagi orang yang belajar bahasa Arab mungkin dia boleh kenal jaa ni satu perkataan. Tapi untuk kita yang mungkin tak berapa kenal lagi bahasa Arab, senang aja, ada satu cara, tapi cara ni bukanlah absolute, bukan mutlak, cuma boleh gunalah apa dia?
Cuba tengok hamzah tu macam mana rupa dia. Dalam perkataan kita ni, hamzah tu dia duduk atas lantai. Lantai apa? Maksud saya macam ni. Ni lantai kan? Ni lantai. Nampak? Hamzah tu duduk atas lantai. Dia bukan hamzah yang macam ni, hamzah atas alif ke. Bukan. Dia hamzah yang duduk di atas lantai. Bila hamzah duduk atas lantai, bersebelahan dengan huruf mad, bermaksud hamzah tu sebahagian daripada perkataan tersebut. Ni tak semestinya, tapi mostly, maknanya almost 90% mad wajib muttasil beginilah rupa dia. Huruf mad bertemu dengan hamzah, di mana hamzah dia tu single, tak ada rumah. Dia saja je atas lantai ni. Maknanya itulah kebiasaannya mad wajib muttasil. Okey, berapa panjang kita nak baca ni? Kadar panjang bagi mad wajib muttasil ialah 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Jangan kita baca mad muttasil ni lebih pendek daripada mad munfasil. Kalau kita dah baca mad munfasil 5, mad muttasil kita kena baca 5 juga. Pastikan dia tidak menjadi lebih pendek daripada mad munfasil. Baik. Idza jaa. Pastikan 5 lah. Nak selamat 5. Kalau kita rasa tak sure mana satu muttasil, mana satu munfasil, sama panjang lagi bagus. Semua 4 ataupun semua 5, tu lagi selamat. Idza jaa nas. Nampak di sini ada satu cabaran untuk kita sebut sad. Sad ni tebal. Sad ni tebal. Nun nipis. Bila huruf nipis jumpa tebal, nipis mesti bunyi nipis, tebal mesti bunyi tebal. Jadi na tu mesti bunyi na. Sad tebal. Naus. Jangan kedekut mulut. Na nipiskan, na kemudian masukkan sad. Naus. Nasru. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Di sini pun ada satu cabaran untuk menyebut, kerana kita setiap kali nak berhentikan bacaan, kita kena matikan huruf tersebut. Betul tak? Jadi ha ni akan dimatikan. Masalahnya huruf kedua terakhir, iaitu huruf ta ni dah mati. Bunyi dia fat. Tapi kita nak matikan juga ha ni, jadi mati campur mati. Macam mana tu? Wal fat. Okey, sampai dekat ta betul. Fat, F-A-T. Betul? Okey, tapi dekat ujung tu, ha tu, kita kena bunyikan ha dia. Wal fath. Macam ada hembusan. Kita memang kena hembuskan. Kalau tak hembus, wal fath bermaksud kita telah gugurkan huruf ha dalam ayat pertama surah An-Nasr. Jadi salahlah bacaan kita. Jadi kita kena sebut idza jaa nasrullahi wal fath. Itu cara bersebutkan ayat pertama surah An-Nasr. Baik, yang seterusnya ayat kedua, wa ra'aitan wara warna apa? Ra warna biru. Ra warna biru bermaksud ra tu tebal. Ra bukan ra, jangan wara. Wa ra'aitan. Nampak tak? Nun ni ada sabdu balahan, diberi pula warna hijau. Jadi bila nun berwarna hijau bersabdu, ini sudah pastilah hukum wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Kita mesti dengungkan 2 harakat. Wa ra'aitan, tan dengung 2 harakat. Tannasa yad. Nampak ni apa ni? Ini huruf qalqalah. Jadi kalau dalam Quran tajwid kita, warna biru cahaya ataupun warna turquoise bermaksud huruf itu huruf qalqalah. Jadi kita kena bagi dia bunyi qalqalah, iaitu lantunan yad. Tapi jangan kuat, sebab ini qalqalah surah, qalqalah kecil. Yad. Wa ra'aitan nasa yad. Sikit je. Qalqalah surah, qalqalah kecil, jangan kuat sangat ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Ni semua mad, ni mad asli. Kat mana ni? Ini mad asli. Luna fi di.
Ni pastikan 2 harakat cukup. Wa ra'aitan, ni pun mad asli. Wa ra'aitan, dengung, tanna 2 harakat. Sayad, qalqalah surah, khulu mad, nafi mad, di mad, nillahi mad, afwaja. Dekat hujung ni ada perbahasan menarik, kita belum bincang sebelum ni. Dia sebenarnya afwajan. Macam kita sebut tadi, kalau kita nak berhentikan bacaan Al-Quran, kita mesti matikan. Jadi bila tanwin baris 2 atas yang beralif macam ni kan, afwajan, kita nak matikan, maka caranya ialah kita buang satu baris. Jadi macam ni, afwaja. Okey, memberhentikan bacaan pada tanwin 2 baris atas seperti afwaja ini dan tawaba kat bawah ni, dia ialah hukum mad, sejenis mad far'i yang nama dia mad iwab. Macam ni aja dia, mad iwab. Okey, ain waw dad. Iwab. Iwab ni apa? Gantian. Mad iwab ini kita madkan 2 harakat sahaja, jangan lebih. Fi dinillahi afwaja. Ja 2 harakat, jangan afwaja, tak boleh. Sebab yang panjang lebih 2 tu dia mesti jumpa hamzah ataupun jumpa mati. Tapi di sini hukum mad iwad, dia mengambil kadar bacaan mad asli, iaitu 2 harakat sahaja. Jadi dalam ayat kedua surah An-Nas, kita jumpa ra tafkhim, kita jumpa wajibul gunnah, kita jumpa qalqalah surah, kita jumpa sebilangan besar mad asli, dan diakhiri ayat kedua ini dengan mad iwad. Baik, sekarang kita pergi kepada ayat ketiga. Fasabbih. Kadang-kadang kita terbaca fasabbih, dibaca fasabbih. Bukan fasabbih. Al-Quran tak ada huruf i. Al-Quran ialah ai. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabb. Nampak tak? Di sini ada mim mati. Mim mati yang diberi tanda mati. Ingat tak kita baca apa? Bila huruf-huruf mati diberikan tanda mati, bermaksud ia izhar. Jadi di sini hukum mim kan? Mim mati yang diberi tanda mati bermaksud mim itu izhar. Izhar apa? Izhar syafawi. Sebab bila sebut syafawi ni, dia ni memang pasal mim mati. Jadi tak payah dengung. Bihamdi rabbika. Ra tebal kerana ra berbaris atas. Rabbika was fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini ada sedikit cabaran. Okey, ghin yang mati. Kadang-kadang berlaku kesilapan menyebut ghin yang mati. Kadang-kadang ada orang dia sebut apa, ghin ni dia buat macam qalqalah. Macam orang baca Fatihah, ghairil ghin tak ada qalqalah, ghin tak ada qalqalah. Ada pula yang baca ghin sentak. Sentak ni sebenarnya nama bagi sifat apa? Sifat syiddah. Ada yang baca ghin dengan sifat syiddah. Macam mana? 2D was ghairil macam tu pula. Jadi ni pun salah juga. Ghin tak ada sifat syiddah, ghin rakhawah. Baik. Ini 2 kesilapan yang biasa berlaku ketika menyebut ghin. Sebenarnya ghin ni dia sifat apa? Ghin, saya guna warna biru Ghin sifat dia ialah rakhawah. Kalau ejaan bahasa Arab dia rakhawah. Macam tu. Rakhawah ni ialah ni dia macam fly away. Ghairil lembut je, dia punya landing tu bukan sentak, bukan tak. Macam tu. Rabbika wastaghfir. Berlaku lagi sekali macam kes yang pertama. Kes apa? Kes ayat pertama pasal fath. Maknanya 2 kali mati. Mati bertemu mati. Dekat mana? Dekat sini ya. Dekat ra dah mati dah. Tapi kan kita nak berhenti. Jadi kita kena matikan ha. Jadi dah ada 2 kematian. 2 kematian. Jadi macam biasalah, ra tu mesti mati. Wastaghfir. Bukan wastaghfir. Okey, wastaghfir. Ha tu mati kan? Jadi kena ada hembusan ha. Wastaghfir. Bukan firah. Wastaghfir. Tak perlu paksa sampai
3 orang dengar sebelah kita. Tak perlu kita nak kuatkan sangat dia punya hembusan tu sampai kita nak satu masjid dengar. Cukuplah kita yang tahu. Wastaghfir, wastaghfir, innahu. Seperti biasa, apabila nun yang diwarnakan hijau dalam mushaf tajwid, iaitu nun yang bersabdu, ini ialah hukum apa dia? Wajibul gunnah. Maka dengungkanlah nun tadi tu dengan kadar dengungan 2 harakat. Wajibul gunnah. Innahu, innahu. Masih lagi kita jumpa kes yang biasa kita jumpa sebelum-sebelum ini. Kes apa? Kes ha kepala itik tersepit antara 2 huruf berbaris. Nampak tak? Ni ha je berada sebelah nun yang berbaris atas, berada sebelah kaf yang berbaris atas. Jadi ha yang tersepit antara 2 huruf berbaris, yang mana ha ni ha kepala itik. Mad silah, mad silah qasirah. Jadi panjangkan 2 harakat. In dengung, nahu, innahu, hu muncung kana tawwaba. Bila waw, bila huruf jumpa waw, memang kita kena muncungkan mulut kita. Tawwaba. Sama seperti hujung ayat kedua, iaitulah pada afwaja. Kes yang sama, kes apa? Kes berhenti bacaan pada baris 2 di atas, afwajan. Maka kita kena berhenti dengan afwaja. Ayat ketiga tawwaban, jadi tawwaba. Caranya ialah kita buang satu baris, jadi tawwaba. Pembuangan baris itu melahirkan hukum tajwid yang bernama mad apa tadi? Mad iwad. Mad iwad. Jadi dia memakai hukum kadar panjang mad asli, iaitulah 2 harakat. Mad iwad. Tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, wastaghfir, innahu kana tawwaba. Itulah dia perbincangan tajwid bagi surah An-Nasr. Sekarang kita nak lihat tadabbur bagi surah An-Nasr. Jom sama-sama kita bincangkan. Baik, kita mulakan dengan melihat terjemahan surah An-Nasr. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, bermaksud apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, beramai-ramai. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Subhanallah. Untuk memahami apakah yang berlaku di sebalik penurunan surah An-Nasr ini, kita tengok tafsir Ibn Kathir, yang mana dalam tafsir ini diceritakan bahawasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawasanya satu ketika Umar Al-Khattab dia buat mesyuarat. Umar panggil semua veteran Badar. Umar panggil sahabat-sahabat yang merupakan veteran-veteran Badar. Dan mesyuarat ni Umar panggil Ibnu Abbas masuk sekali. Bayangkan mesyuarat yang dikepalai oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabat veteran Badar radhiyallahu anhum. Bersamanya ada seorang budak kecil. Semasa Nabi SAW hidup, kan, masa Nabi ada, Ibnu Abbas ni budak kecil. Dia bukan, walaupun kita biasa dengar hadis-hadis yang diambil daripada Ibnu Abbas, ada yang sangka Ibnu Abbas ni macam Umar, macam Abu Bakar. Sebenarnya tidak. Dia seorang budak kecil. Ya, dia seorang budak kecil yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Maka apabila budak kecil ni yang bernama Ibnu Abbas ni masuk dalam mesyuarat tersebut,
ada sahabat yang rasa kurang senang, bukan tak suka tau, sebab sahabat ni semuanya baik-baik, tapi dia rasa macam mengapa Omar bawa masuk seorang budak kecil. Kalau kita baca dalam tafsir ini, salah seorang sahabat bertanya, mengapa orang semuda ini, seusia dia ni, dimasukkan dalam golongan kita, dalam masyarakat kita ni, padahal kita ada anak-anak yang sebaya dengan dia. Maka Omar menjawab, sesungguhnya dia termasuk seseorang yang telah kalian ketahui. Lalu Ibnu Abbas menyambung ceritanya, dia kata apa? Tidaklah Omar panggil aku tu untuk sebagai ahli mesyuarat bagi agenda tersebut, melainkan tujuan Omar panggil tu nak memperkenalkan siapa Ibnu Abbas, nak menunjukkan kadar keilmuan dia ni kepada para sahabat. Lalu Omar pun memulakan bicaranya dalam mesyuarat tersebut, ma taquluna fi qaulillahi azza wa jal, apa pandangan kamu semua berkenaan dengan firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai habis. Bila Umar tanya kepada para sahabat yang merupakan veteran-veteran Badar itu, maka mereka pun jawablah. Dalam surah tu kan ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sebahagian kata mereka, ayat tu memerintahkan kita supaya kita puji Allah, kita banyakkan memuji Allah, kemudian kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebenarnya kata sebahagian sahabat, ayat tu mengandungi perintah supaya kita ni memperbanyakkan memuji Allah, bertasbih kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Itu jawapan para sahabat yang dalam mesyuarat tadi tu. Maka Umar pun tanyalah kepada Ibnu Abbas. Ini sebenarnya maksud Umar. Umar tanya, wahai Ibnu Abbas, apa pula pandangan kamu berkenaan dengan surah An-Nasr? Apa sebenarnya yang Allah nak beritahu? Mengapa Allah Ta'ala turunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Maksudnya Allah Ta'ala memberitahu pada ketika itu Islam telah pun menang dan manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Maka jawab Ibnu Abbas, itu tandanya ajal Nabi SAW telah pun dekat. Itulah jawapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas walaupun dia budak kecil, tapi dia boleh faham lebih daripada orang-orang dewasa di sekelilingnya. Agama Islam telah menang, Islam ni telah dibuka, ramai orang masuk agama Allah berbondong-bondong. Itu tandanya tugas Nabi SAW dah sampai penghujung. Sebab tugas semua Rasul ialah membawa kalimah tauhid. Jadi bila mana orang dah menyembah Allah, orang dah kembali kepada Allah secara beramai-ramai, bermaksud tugas Nabi tersebut telah selesai. Maka fahamlah Ibnu Abbas bahawasanya bila Allah Ta'ala maklumkan agama ini telah pun menang, telah pun menjadi agama yang dominan, yang menguasai, bermaksud tugas Nabi SAW dah nak habis. Bila tugas Nabi nak habis, maka Allah Ta'ala akan memanggil semula Rasulnya, bermaksud ajal Nabi SAW telah pun dekat. Tuan-tuan, kata Umar, aku sependapat dengan budak ini. Nampak tak? Ini kehebatan Ibnu Abbas. Jadi itu cerita di sebalik penurunan surah An-Nasr. Walaupun sekali baca nampak macam ayat ni menggembirakan orang Islam ketika itu, kerana Allah mengiktiraf, memberitahu Islam dah menang, dah dibuka, ramai dah masuk. Tapi sebenarnya mesej yang lebih besar ialah Nabi SAW dah habis kerja dah selesai tugasnya. Maka Allah Ta'ala akan ambil dia balik. Jadi sebagai penerusan kepada keislaman ataupun pengislaman itu, Allah Ta'ala memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka banyak-banyakkanlah memuji Allah atas kemenangan itu. Kerana kemenangan itu, maka Allah perintahkan semua orang ketika itu, dan termasuklah kita sekarang ini, untuk memperbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dengan memuji Allah dan juga memohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Cuba kita tengok dalam perbahasan hadis ini, bila kita rujuk tafsir Ibn Kathir, sebenarnya tindakan Nabi SAW apabila turun ayat ini, ternyata Nabi SAW memperbanyakkan tasbih kepada Allah, memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Antara amalan yang dibuat oleh Nabi SAW, memperbanyakkan bacaan-bacaan tasbih dalam solat Nabi SAW. Daripada Aisyah radhiyallahu anha,
Kata beliau, Nabi SAW lalu memperbanyakkan dalam rukuknya dan sujudnya tasbih ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nabi memperbanyakkan bacaan ini dalam sujud dan rukuknya, iaitulah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, yang maksudnya, Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Rabb kami, dengan segala kepujian-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Banyak juga hadis lain bacaan-bacaan Nabi SAW, antaranya ialah Nabi juga memperbanyakkan membaca Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi memperbanyakkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila turun surah An-Nas ini, telah datang kemenangan buat Islam, maka Allah memerintahkan kita semua untuk memperbanyakkan pujian dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyakkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Ummu Salamah ni sebut dalam Sahih Muslim, Nabi SAW dia tak akan duduk, tak akan bangun melainkan setelah menyebut subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Dan juga hadis Nabi SAW, antara yang Nabi SAW banyakkan ketika membaca dalam rukuknya, iaitulah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah. Nabi SAW memperbanyakkan pujian kepada Allah, tasbih kepada Allah atas rasa syukur kerana Allah telah berikan kemenangan buat Islam. Barangkali kita tidak lagi diberikan kemenangan pada zaman ini kerana umat Islam tidak ikut perintah Allah dalam surah An-Nasr. Ketika Allah mengurniakan kemenangan di satu tempat, maka orang-orang di tempat itu dia tak mau solat kepada Allah. Dia tak, bukan semualah, sebahagian orang di situ tak mau solat kepada Allah, tak mau tasbih kepada Allah, tak banyakkan tasbih, tak banyakkan minta ampun kepada Allah. Kemudian di tempat lain berlaku kemenangan Islam pun sama juga. Lama-lama bila semua orang tak nak ikut perintah Allah, maka jangan kita tanya pula kepada orang yang ada depan kita, mengapa Islam tak menang-menang sampai sekarang. Kerana keengganan hati manusia untuk menunaikan perintah Allah. Ketika mana Allah berikan kemenangan, seharusnya orang-orang pada ketika itu menjadi lebih bertakwa, banyak tasbih kepada Allah, banyak puji Allah, dan banyak mohon ampun kepada Allah. Tapi apa yang berlaku? Islam menang ke tak menang ke, sama je. Bahkan bila Islam kalah, lagi teruk perangai mereka. Astaghfirullahaladzim. Jadi itulah pengajaran terpenting surah An-Nasr, iaitulah ketika mana Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kejayaan kepada agama kita, kita melihat ada kejayaan buat agama dan dakwah kita, seharusnya kita jadi lebih hebat ibadah kita. Itu saja, semoga memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.